kita nak masuk tajuk pembezaan ni, dia tajuk yang kita panggil sebagai matematik belah calculus lah. Calculus lah. Di sebelum ni kalau kata sukatan bulat tu skala tu macam geometri. Boleh? Jadi matematik ni pun dia ada tajuk-tajuk berbeza kan, macam algebra. Jadi geometri, trigonometri. Yang ni kita panggil sebagai calculus lah. Di calculus ni banyak kamu guna kalau kamu nak sambung dalam aliran sains nanti. Okay, sebab kalau kita nak analisis data yang banyak terlibat adalah calculus. Jadi saya bagi kamu faham dulu dia punya asas ya. Jadi, kalau kita belajar fizik, selalunya cikgu akan minta kamu analisis data graf bentuk macam mana? Graf apa yang kita analisis kalau dalam fizik? Graf apa? Apa jawapan yang cikgu nak? Bagi tahu cikgu cepat. Tak nak senyap-senyap. Graf apa yang cikgu selalu suruh kamu analisis kalau fizik? Graf bentuk apa? Graf bentuk apa? Gerahan garis. Garis lurus. Boleh? Jadi graf garis lurus. Kenapa kita analisis graf garis lurus? Sebab apa? Sebab apa kita hanya analisis graf garis lurus saja? Tak ada jumpa graf bulat pun, tak ada jumpa graf bentuk pelik-pelik pun, kenapa? Soalan jumlah. Kan? Sebab dia graf yang paling senang. Boleh? Sebab tu kita analisis graf garis lurus saja. Graf garis lurus ada graf yang paling senang. Kecerunan ni kamu senang nak cari kan. Kamu akan pakai formula Y2 tolak Y1 bagi X2 tolak X1 kacang. Dan kecerunan dia satu saja sebab dia garis lurus. Jadi kalau kata kita dah cari kecerunan, kita perlu buat kerja tu satu kali saja. Dan kalau kata kita perlu luas bawah graf, senang juga. Tengok dia bentuk apa? Dia bentuk geometri yang kamu kenal. Trapezium. Kan? Jadi maksudnya kita belajar garis lurus sebab yang tu yang paling senang. Tapi secara realitinya kita akan menghadapi graf-graf yang bentuknya tak lurus. Boleh? Jadi contoh yang dibagi kat kamu ni pertumbuhan bakteria. Dia kata kamu diserang oleh bakteria ataupun virus. Bakteria tu dia beranak pinah bukan secara linear. Boleh. Dia beranak pinak dalam badan kamu tu secara eksponensial. Faham tak? Gini graf dia kan. Jadi kalau kita nak tahu dalam masa 3 hari dah berapa banyak bakteria dalam badan kamu, kita nak kena kira lagi susah sikit lah. Analisis dia mengambil masa. Sebab apa? Kalau graf tu lengkung, kita kena lukis tangent kan. Jadi daripada tangent tu baru kita dapat kecerunan dia. Dan itu pada satu point. Jadi kalau kata kita nak monitor orang tu sejam, 2 jam, 3 jam. Lepas tu nak tengok kita bagi dia antibiotik adakah turun dia punya lengkung tu kan. Lepas tu kita nak analisis pula sekarang ni jadi berapa. Jadi kita nak kena tahu dia punya jawapan ni, dia punya kecerunan ni tiap-tiap masa kan. Jadi kalau kata kita nak kena cari tiap-tiap satu ni, kita jadi gila lah. Boleh lah. Jadi kita ada cara lain. Cara lain tu adalah dengan menggunakan calculus. Boleh lah. Dia ada 2 tajuk calculus. Pembezaan dengan pengameran. Boleh ada 2 lah. Pembezaan dengan pengameran. Di pembezaan ni kita akan dapat nilai-nilai slope ni, kecerunan ni nah. Sebarang bentuk graf. Jadi kalau kata graf kamu gini ke, dahsyat lagi udah tu ke putus-putus ke, kita still boleh cari dia punya kecerunan. Faham lah? Dengan magicnya. Dengan matematik saja. Tak payah tahu pun bentuk graf dia. Kita boleh dapat kecerunan dia. Sebab tu kita belajar pembezaan ni penting sebab kita nak analisis pelbagai jenis data ni, bukan saja yang lurus saja. Okay. Jadi dalam tajuk ni sebelum kita nak faham lebih dalam, cikgu kena ajar kamu something yang kita panggil sebagai idea hard. Kita start dengan idea hard. Okay. Jadi kalau yang paling senang untuk kamu faham, macam kamu dah belajar janjang kan. Kamu ingat tak kita ada janjang yang ditulis sebagai hasil jumlah dia adalah infinity. Kenapa S to infinity? Kenapa S to infinity? So kamu belajar janjang tu kenapa S to infinity? Tak berpenghujung. Dia tak ada penghujung. Jadi kalau kata kita ada satu nombor, lepas tu kita divide dia kan. Kalau kita divide, kata kita divide dia separuh kan. Jadi kata kita ada kek satu kan.
Jadi kita separuhkan dia jadi 1/2. Kita separuhkan dia jadi 1/4 kan. Jadi dia jadi makin kecil. Tapi boleh tak kita kata dia akan jadi kosong? Yang betul-betul kosong. Boleh ke? Tak boleh kan? Dia hanya menghampiri. Jadi mungkin dia akan jadi 0.000000001. Tapi dia tak akan jadi kosong yang sebenar. Sebab tu kita panggil dia infinity. Jadi kalau kita plot graf dia, kita akan dapat graf yang dia tak akan bersentuh dengan kosong paksi X ni. Boleh? Jadi dia makin rapat, makin rapat, makin rapat tapi tak akan bersentuh. Boleh nah? Jadi graf ni kita kata had dia, limit dia adalah kosong. Boleh? Jadi sebab apa kita kata had dia kosong? Sebab dia hampir dengan nombor tu tapi dia tak akan capai nombor tu. Jadi itu maksudnya had. Bila suatu nombor tu menghampiri nombor yang kita tulis tu tapi dia tak akan mencapai nombor tersebut. Faham lah? Jadi idea ni abstrak sikit tapi idea ni penting untuk kamu memahami graf. Jadi kita ada banyak bentuk graf kan. Ada yang naik atas, maknanya dia tak terhingga. Betul? Sebab apa? Dia tak akan terpotong pada mana-mana nilai. Nah, jadi bila kita kata had ni, had tu boleh jadi apa-apa nilai pun lah. Bergantung kepada graf kita. Jadi bila kita kata had, nombor tu dia menghampiri had tu tapi dia tak akan capai had tu. Boleh nah? Okey. Gitulah dia punya konsep dah. Jadi mari kita tengok macam mana kita kata nombor tu menghampiri suatu had tu. Boleh nah? Jadi kita tengok cara nak tulis dia. Jadi kalau kata kita ada satu fungsi. Fungsi kita, cikgu dah rakam tu belum? Dah kan? Cikgu rekod kan? Fungsi kita fx sama dengan x kuasa 2 campur 3x per kosong kan. Jadi fungsi ni kalau dia tulis fungsi ni dia ada x yang menghampiri kosong, dia tanya kamu apa jadi kat dia punya nilai fx dia. Boleh? Jadi kalau x menghampiri kosong, apakah nilai y dia? Apakah nilai fx dia? Jadi bila kita kata menghampiri tu kita akan pilih nombor yang hampir dengan kosong daripada belah kiri dan kanan. Kiri dan kanan tu maknanya kecil daripada kosong dan besar daripada kosong. Boleh? Jadi kecil daripada kosong tu maknanya nombor yang negatif. Jadi macam mana nombor yang makin hampir dengan kosong yang belah yang kecil tu? Jadi dia kosong, dia macam ni lah. Kita start dia 0.1. Lepas tu next nombor yang lagi hampir daripada dengan kosong tu 0.01. Negatif semua ni. Jadi lagi banyak kita buat kosong, maknanya dia lagi hampir dengan kosong lah. Jadi yang ni kita kata hampir daripada belah kiri lah, nampak tak dia approaching from the left. Jadi sebab dia kecil daripada kosong tapi makin lama makin hampir dengan kosong. Jadi satu lagi ni daripada belah kanan ni, approaching daripada kanan ni, dia kecil daripada kosong tapi dia besar daripada kosong. Faham nampak tak? Jadi kita start dengan nombor yang 0.1, lepas tu kita pergi dekat lagi 0.01, kita pergi dekat lagi dan kita pergi dekat lagi. Jadi yang ni dia menghampiri kosong daripada belah kanan. Jadi cuba kamu masukkan dalam equation ni. Kita isi table ni apa yang kita dapat. Boleh? Jadi cuba kamu buat yang ni. Bagi seorang satu supaya cepat sikit. Ni, sini ada berapa orang. Mujahid, kamu isi yang ni. Okay, lepas tu sama. Mujahid sebut kat cikgu apa dapat bila masuk X negatif 0.1. Masuk betul-betul. Lepas tu siapa Muhammad Nazim ni? Ikram. Lepas tu Hafiz. Okay, yang belah kanan tu Ardian. Anik. Arif. Siapa lagi ada? Siapa ni? Sofia Darwisyah ni siapa? Iman. Dua kat ujung ni. Tukar nama cikgu tak cam. Mujahid cepat isi calculator. Tu equation dia. Kalau kita bubuh. Dia cikgu. Daniel. Lupa tekan nama. Okay. Ni cepat. Mujahid beritahu cikgu yang first one ni apa jawapan dia. Maksudnya yang X tu kan jadi negatif 0.1 kan cikgu? Ya, jangan lupa buah kurungan bila kamu masukkan negatif kurungan negatif 0.1 kuasa 2 tambah 3 negatif 0.1 enter kan dia bahagi dengan negatif 0.1 dapat berapa? Sekejap. Cepat. Negatif pun kena bubuh kat cikgu kan? Yelah, kena bubuh. Orang lain kira siap-siap lah cikgu nak jawapan yang kita nak cepat . Dapat 2.9.
Betul 2.9. Okey, sama dapat berapa? 3.01. 3.01. Okey. Ikram? Betul ke kamu dapat 3.01 ni? Besar pula. Okey, tak apa. Tak kira lagi ni sekali lah. Okay, semula. Dah. Ikram, cepat kita cikgu type kan. Kalau tak ada mic, cepat. Wujud tak wujud? Hafiz, terusnya beritahu cikgu berapa? 2.9999. Kamu dapat 2.9. Berapa 9? 4. 4. Yang mana kamu yang ini kan? 2 point. Cikgu rasa sama kena kira lain lah. 9. Sama dengan bunda masuk sebiji dalam tu. Okay, Ardian. Ardian dapat berapa? Ardian patut dapat 3 point sama. Betul. 3.0001. Kosong. Berapa kosong? 3. Okey. Lepas tu Anik. Anik dapat berapa? Okey, jangan bunda apa-apa. Anik dapat 3.001. Arif dapat 3.01. Patutnya macam tu lah. Jadi yang belah kanan ni nombor tu besar daripada 3. Yang belah kiri ni patutnya nombor dia kecil daripada 3. Boleh? Okey. Dan Iman berapa dapat? 3.1. 3.1. Sama. Ikram. Kira balik. Kira cepat. Cikgu macam mana nak kira yo? Yang ni ya. Dalam kurungan. Nampak tak equation S square ni? Macam mana cikgu nak ajar? Cikgu bawa keluar kalkulator. Cikgu ada tak? Juga kan? Kamu tak biasa kan? Mana. Ikram, cik dah? Ni tengok kalkulator cikgu ni. Kan kita ada equation X squared tu kan? Mana dia? X squared campur 3x per x tu. Kamu masukkan je. Ganti je negatif 0.1. Kata cikgu buat yang berjahit punya ni. Betul lah dia buat tu lah. Dalam kurungan. Okay. Tutup lah. Macam tu lah kalkulator. Kalkulator ni lah. Betul. Dia kata cikgu tak terkini sangat. Cepatlah Isamah berapa kamu punya? Kamu tak dapat jawapan betul lagi. 2.99. Apa siapa kamu dapat 3.01 tadi? Okey. 2.99. Ikram wujud ke tak ada? Kalau tak wujud tukar. Ashta picit kan? Jadi kata cikgu picit menjahit punya tu Jadi masuk dalam equation tu negatif 0.1 kosong. Cikgu punya ni tak sensitif. Macam nak picit sini. 0.1 kuasa 2 gitu lah. Dan ni ada kalkulator saintifik kan. Campur 3 negatif 0.1. Ganti je semua X tu dengan negatif 0.1. Dah lah, mana ni Ikram? Asta ada tak? Tak ada. Orang lain kira kan? Berapa dapat celah tu? Cikgu rasa senang je. 2.999. Ada 39 kan? Macam tu Di yang ni kita dapat jawapan. Lepas tu kita picit answer bahagi. Faham tak? Supaya kita tak bunda apa-apa. Okay, faham kita pakai kalkulator kita seboleh-bolehnya untuk semua benda. Okay, jadi sekarang ni yang ni 2.99. Okay, jadi kamu nampak tak? Di belah kiri tu nombor dia menghampiri 3 tapi dia kecil daripada 3 kan. Jadi belah kanan ni nampak tak dia menghampiri 3 dan dia besar sikit daripada 3. Jadi makin lama makin hampir bila kita nombor tu makin dekat kan. Jadi kalau dekat lagi dengan kosong kita dapat. Jadi kita tahulah maknanya had apabila X menghampiri kosong ni adalah sama dengan 3. Boleh? Itu jawapan dia. Boleh? Had dia 3. Sebab dia akan capai 3. Boleh nah? Dia akan menghampiri 3. Tapi kalau kamu tengok soalan ni nampak tak? Kalau kata kita ganti X terus dengan kosong, apa yang kamu akan dapat? Boleh tak kita dapat nilai yang sama? Kosong. Tak kan? Sebab bawah ni akan jadi kosong kan? Jadi bila kita gantikan X tu kosong, bawah ni jadi kosong, dia jadi per kosong. Yang ni case kita punya equation tu rosak. Kita kata dia tiada nilai. Betul? Jadi ini tak terhingga punya case. Jadi maknanya untuk case yang ni kita tak boleh terus ganti fx dengan kosong lah. Dia tak sama dengan nilai had dah. Faham lah? Jadi kat graf kita tu tiada nilai
kosong tu. Maknanya kita tak boleh ganti X dengan kosong, dia tak akan dapat nilai yang munasabah. Nah, sebab dia akan jadi perkosong. Tapi kita still boleh dapat had dia. Jadi bentuk graf tu dia akan menghampiri 3 tu tapi dia tak akan betul-betul lalu 3. Faham? Sebab dia ada per X tu. Okey, mari kita tengok latihan kat bawah ni. Ni dia dah buat dah kat kamu, nampak tak? Jadi kat graf ni, dia kata bila dia ganti X dengan kosong, kita akan dapat kes ketak terhinggaan kan. Dia tak wujud kan yang ni kan. Bila kosong ni kan, kamu tahu kan kalau sifar kat bawah kan. Jadi sebab tu dia bubuh kat sini blank, nampak tak? Kalau diisi kosong tu, dia punya titik tu kosong, maksudnya nombor tu tak boleh wujud pada graf tu. Sebab kamu tahulah sebab apa kan? Sebab bila kita bubuh, gantikan dengan kosong, dia jadi kes tak terhingga. Boleh nah? Jadi kes tak terhingga ni maksudnya dia punya tak tertakrif. Tak tertakrif kita kata. Tak tertakrif. Tak tertakrif. Jadi sebab tu dia bubuh kat situ kosong. Jadi nilai tu boleh menghampiri. Jadi yang ni menghampiri daripada belah kanan. Menghampiri dari belah kiri. Jadi had dia adalah 3. Tapi nombor 3 tu sendiri tak wujud pada kita punya equation fx tu. Boleh lah konsep ni dalam sikit. Tapi kamu ingat lah kalau dia tanda kosong tu empty. Maksudnya nombor tu tak wujud pada kamu punya garis tu. Boleh lah? Okey. Jadi kamu tengok lah syarat untuk limit ni berlaku. Maknanya syarat untuk had ni berlaku. Dia mesti boleh approach daripada belah kiri dan kanan. Dua-dua belah boleh. Jadi graf tu tak boleh putus. Kalau graf tu putus maknanya had dia tidak wujud. Boleh lah? Dia ada kes had tidak wujud. Kalau dia tak bertemu menghampiri nombor yang sama. Boleh lah? Daripada kiri dan kanan mesti menghampiri nombor yang sama. Baru kita kata had dia tu ada. Had tu wujud. Alright. Jadi yang ni cara nak tulis ni. Benda yang berkaitan dengan had ni. Jadi fx ni kamu tahu kan? Fx ni nilai y kamu. Jadi nilai y kamu apabila fx kamu bila kamu punya x menghampiri kosong adalah sama dengan 3. Boleh? Itu cara nak tulis dia. Maknanya fx tu akan menghampiri 3 lah. Bila dia kata sama dengan 3 ni, limit dia adalah 3. Boleh lah? Jadi kamu tengok x ni menghampiri apa, lepas tu kita boleh carilah berapa fx punya jawapan. Okey. Jadi cara nak tulis had tu kita boleh tulis dengan L besar lah limit dia. Apabila x menghampiri a, ini dia tengah cakap kamu apa benda yang equation yang kamu tulis tu apa nah. Apabila x menghampiri a dengan keadaan x tidak boleh sama dengan a. Jadi dia kata had bagi fx adalah L dan ditulis sebagai cara yang ditulis. Apabila x menghampiri a, had fx adalah L. Okey. Jadi kamu kena ingat bawah tu tak boleh kosong. Okey. Sebab dia dah kata dah kat sini kan dia kata dah x tak boleh sama dengan a, lepas tu kita tak boleh bawah dia kosong sebab dia akan jadi tak tertakrif. Jadi kalau kata bawah tu kemungkinan akan jadi kosong, kita kena ubah equation tu. Boleh? Jadi kalau kita tengok equation, bila kita masuk ganti nilai x tu, bawah tu jadi kosong. Jadi kita kena ubah equation tu supaya dengan cara-cara ni. Kita akan buat pemfaktoran ataupun kita akan merasionalkan pengangka penyebut tu kalau melibatkan set. Boleh nah? Jadi kamu tengok kat bawah ni apa yang berlaku. Okey, jadi Daniel kamu dengar dan sabar dulu. Benda ni tak susah tapi sebab kamu tak belajar lagi idea set tu, kawan kamu dah belajar jadi dia pun boleh tolong kamu. Boleh ya? Okey. Jadi tentukan nilai had bagi setiap fungsi berikut. Jadi kamu tengok dulu. Kalau kita masukkan x ni, lepas tu dia tak jadi kosong, kita boleh tentukan had dia dengan kita buat penggantian saja. Maksud penggantian tu maknanya kita terus masukkan x tu dengan 4. Boleh? Sebab kita tahu nilai tu akan menghampiri 4 kan. Jadi kita boleh ganti terus. Jadi untuk contoh yang A ni kita akan masukkan tiap-tiap x tu ganti dengan 4. Jadi dia akan jadi 3 tolak punca 4 per dengan 4 per 2. Jadi kalau bawah tak jadi kosong kita tak apa. Jadi jawapan dia ada. Jawapan dia 1/6. Maknanya nilai fx kamu tu, nilai y kamu tu akan menghampiri 1/6. Tu had untuk fx kamu. Boleh? Tapi kamu tengok yang B ni. Yang B ni kamu perasan tak? Kalau kita bubuh 1 kat sini, dia akan jadi tak tertakrif kan? Dia akan jadi kosong kat bawah kan? Jadi untuk kes yang ni, jawapan dia bukan limit tu tak wujud. Kita kena factorize dulu ataupun kita kena ubah dia supaya kita boleh gantikan dia tak jadi kosong. Boleh kat bawah? Boleh? Jadi cara nak ubah dia kamu kena cam. Kalau cikgu tengok soalan yang keluar bentuk dia lebih kurang sama je. Kalau kamu tengok kat atas ni sebenarnya kita boleh factorize kan dia adalah
A squared tolak B squared. Betul? Sebab 1 kuasa 2 tu adalah 1 kan. Jadi kalau kita ada A squared tolak B squared, kalau kita faktorkan kita dapat apa? Ingat tak? Siapa ingat? Kalau kita faktor kita dapat apa? A tolak B dengan A tambah B. Pandai. Okay. A tolak B dengan A tambah B. Jadi benda ni pun sama lah, dia akan jadi dua benda. Nampak tak dia buat ni? Sebab tu ditukar jadi X campur 1 dengan X tolak 1. Sebab yang ni A squared tolak B squared. Jadi kalau ada apa-apa equation kamu nampak A squared B squared, dia mesti jadi 1 kurungan tambah 1 kurungan tolak. Jadi A dia adalah X kan. Jadi X lah kat depan ni. B dia adalah 1. Jadi 1 tambah 1 tolak. A squared tolak B squared sama dengan A tolak B darab dengan A tambah B. Jadi bila dia dah jadi dua orang macam ni, kita tengok yang sepunya. Okay, jadi ni darab tau. Jadi kalau darab, kita boleh potong yang sepunya. Ya, nah. Jadi kita boleh potong, dia tinggal X campur 1 saja. Jadi sekarang ni kita tak ada benda di bawah, tak ada penyebut. Jadi tak adalah masalah dah. Jadi tak tertakrif kan. Jadi kita akan masukkan nilai 1 tu, dah boleh bawa masuk dah. Jadi kita dapat jawapan 2. Boleh? Jadi had dia adalah 2. Okay. Dia yang seterusnya, yang ni pun sama. Yang ni kita tak boleh nak ganti terus. Sebab kalau kita masuk terus, bawah dia akan jadi kosong, dia akan jadi tak tertakrif kan. Jadi kalau kita nampak set, kita kena buat apa? Kita kena darabkan dia dengan conjugate dia. Apa conjugate untuk set tingkat atas ni? Apa conjugate dia? Kita nak darab dia dengan apa? Tapi ingat, conjugate tu apa? Kuasa 2. Apa? Dah. Conjugate tu bila kita hubung benda yang sebiji sama tapi kat sini simbol dia tambah. Boleh? Jadi ni conjugate dia. Tingkat bawah sama. Ni kita kan tak boleh nak mengubah equation. Jadi kalau tingkat atas tingkat bawah sama, seolah-olah macam kita darabkan equation ni dengan 1. Betul tak? Tujuan kita darab dengan conjugate ni supaya hidup kita jadi lebih mudah. Kamu tengok apa jadi nah, sebab kita nak kena ubah equation ni. Kalau kita tak ubah, kita tak boleh tahu dia punya had. Okey, jadi kalau ke atas ni kita tengah darab X tambah 1 punca tolak 1 ni darab dengan punca X tambah 1 campur 1. Nampak tak? Yang ni 1 tolak, 1 tambah. Dia matching dengan benda ni. Nampak tak? Nampak tak? Okay. Jadi kalau kita dah dapat yang belah kanan ni, automatik kita akan dapat yang belah kiri ni. Maknanya bila kita selesaikan ni, dia akan jadi seperti belah kiri. Apa yang dia jadi? Apa yang jadi kat tingkat atas ni? Yang ni A dia. A dia semua seketul ni. Boleh? Yang ni B dia. B dia 1. Boleh ah? Jadi yang ni A dia, yang ni B. Jadi apa jadi kat sini? Sini apa? Apa jadi bila punca kuasa kita kuasa 2? X. Apa? Apa jadi bila punca kuasa kita kuasa 2? Hilang. Dia akan cancel. Jadi set kamu hilang lah. Sebab tu kita darab conjugate lah. Set kita hilang. Okay, jadi bila kita punca kuasa, lepas tu kita kuasa 2, dia akan tinggal X campur 1 je kat situ. Boleh? Jadi kita bokongan kat dia. Di kat belakang ni tinggal apa? Tolak ke tambah? Kita ambil sign tolak ke tambah? Tambah. Tambah. Tolak. Kita, sebab dia jadi belah ni kan, belah kiri ni kan. Jadi kita akan ambil tolak lah. Tolak 1. Sebab 1 tu 1 lah kalau kita kuasa 2 ke kuasa 100 ke dia tetap 1. Bawah dia kita tulis seadanya. Maksud seadanya apa? Kita tulis je dia darab dengan kita tulis 2 kurungan macam ni. Boleh? Okay. Tambah 1. Gitu kan? Kita tulis macam tu. Lepas tu kamu tengok apa jadi. Ni dia buat nampak? Jadi dia dah jadi macam tu. Kita balik pada atas. Kita buka kurung atas dia. Nampak tak? Dia tak ada set dia kan? Jadi kalau kita buka kurung atas tu apa berlaku? Apa yang berlaku? Tambah 1 tolak 1. Betul tak? Nampak tak? X campur 1 tolak 1. Bila buka bracket, dia tambah tolak kan? Jadi tak ada apa-apa berubah kat atas tu. Cuma bila kita buat tambah 1 tolak 1, apa jadi kat 1 tu? 1 jadi apa? 1 jadi hilang. Kamu ni fokus tak? Okay, jadi bila kita buka, dia jadi X tambah 1 tolak 1. Boleh? Jangan buka bawah tau. Buka atas je. Jadi tolak 1 tambah 1 ni kosong. Boleh nah? Jadi kat atas tinggal X saja. Di kat bawah ada X yang duduk sorang-sorang kan? Itu tujuan dia. Kita akan potong X kat luar tu. Dia kamu tengok dia buat apa. Jadi kita boleh potong X yang duduk sorang-sorang tu. Ni dengan ni. Jadi bila kita potong kat tempat tadi tu maknanya dia akan jadi 1 lah. Boleh nah? Sebab kita bahagi dengan
dengan X kat bawah ni kan. Jadi bila dah tinggal macam ni, kita try masuk had tu balik. Kalau case macam ni kita masuk had kosong, adakah dia masih lagi jadi kosong kat bawah? Tak kan? Sebab kalau kita ganti kosong kat sini, masih ada satu kat sini kan. Jadi kalau punca satu tu, satu ni punca ke kuasa ke, dia tetap jadi nilai yang sama kan. Jadi punca kuasa 1 campur 1, jawapan dia jadi 1/2. Boleh? Boleh nah. Okey, jadi untuk kes yang ni sama macam tadi. Kalau kita gantikan kosong, dia akan jadi tak tertakrif kan. Jadi maksudnya titik 1/2 tu X kosong tu tak wujud. Nampak tak? X kosong ni ada F dia tidak tertakrif kan. Sebab apa? Kita tak boleh terus masuk kosong. Kita hanya boleh dapat had dia. Nilai yang hampir dia. Boleh nah. Jadi sebab tu dia bubuh kat situ graf tu kosong kat part CS ni, sebab bila S tu kosong dia akan jadi tak tertakrif. Boleh boleh Okey, tapi had dia kita masih boleh dapat. Okey, jadi Penggantian langsung tu boleh nak bubuh nombor apa-apa ya. Jadi penggantian langsung tu kita guna dengan syarat bahawa had dia tak jadi kosong kan. Jadi kita kalau kata kes biasa macam ni kita boleh ganti terus, lepas tu kita dapat nilai had dah. Boleh? Tapi kalau untuk kes yang bila bawah dia jadi kosong tu, kita kena factorize dulu sampai dia jadi bawah tu tak kosong, baru kita boleh masukkan dia punya nilai had tu. Had tu kita terus ganti S tu dengan kosong. Boleh nah. Jadi kita akan dapat nilai had tu. Tapi kalau kita tengok equation dia ada per X kan asal-asal kan. Jadi maksudnya X tu tak boleh jadi kosong lah sebenarnya. Dia boleh menghampiri kosong saja. Boleh nah. Dia menghampiri dari belah kiri dan belah kanan. Jadi had dia wujud. Had dia adalah setengah. Tapi X tak boleh jadi kosong. Boleh Okey, faham. Okey. Jadi mari kita tengok bentuk graf pula. Kalau dia bagi kita graf, macam mana kita nak tentukan. Boleh nah? Ni kamu nampak dia ada lukis kat sini kosong. Sebab apa dia lukis kosong kat situ? Maksudnya nilai tu tak boleh ada lah. Boleh nah. Jadi dia kata berdasarkan graf, cari nilai F kosong. Lepas tu cari nilai had X. Fx bila had dia menghampiri kosong, had dia menghampiri 2. Untuk yang first one ni, jadi kamu faham tak? Dia kata jawapan dia didapati bahawa tiada titik di X sama dengan kosong, maka F kosong tidak tertakrif. Betul tak tu statement tu? Betul tak? Betul kan? Macam mana kamu tahu betul? Sebab kalau kita ganti terus dengan kosong, dia akan jadi tak tertakrif. Boleh? Faham nah? Equation tu rosak kita kata sebab dia per kosong. Boleh tak tertakrif. Jadi kita tak boleh ganti terus. Kita faham yang bahawa dia akan jadi case tak tertakrif, maknanya tak wujudlah titik X sama dengan kosong. Jadi yang ni jawapan dia gini lah. Jadi boleh tanya dalam exam lah. Jadi kamu kena tahu lah kalau kita dapat bawah tu kosong, kita picit calculator dapat max error tu lah. Jadi kat situ titik tu tak wujud. Boleh lah. Jadi dia jadi tak tertakrif. Alright, jadi case kedua ni had X menghampiri kosong. Boleh. Jadi kat sini kita boleh tengok graf tu. Kalau had X menghampiri kosong, Fx dia akan menghampiri nilai apa? Daripada kiri dan kanan dia akan hampiri nilai apa? Negatif 1. Dia akan menghampiri nilai negatif 1. Menghampiri, faham lah? Jadi maksudnya nilai tu dekat sangat dengan negatif 1, tapi tak boleh jadi negatif 1 sebab tadi tu, case tadi tu, X kosong tu adalah tak tertakrif, faham? Jadi dia limit dia adalah negatif 1. Jadi limit dia wujud sebab graf tu menghampiri daripada kiri dan kanan kepada negatif 1. Jadi had X menghampiri kosong, Fx dia akan menghampiri negatif 1. Jadi maksud had tu nilai tu menghampiri negatif 1. Bukan nilai dia adalah negatif 1. Faham tak? Jadi kamu tengok had X menghampiri 2. Kat mana graf tu had X menghampiri 2? Jadi X menghampiri 2 gini kan? Betul lah. X menghampiri 2 kat sini kan? Jadi kat sini graf ni dia continue kan? Betul tak? Jadi dia boleh menghampiri 2 daripada atas dan bawah kan? Jadi nilai dia menghampiri apa? 3. 3. Sini ada jawapan kan? Boleh nak faham lah. Jadi kalau graf tu approach daripada atas dan bawah baru kita ada had lah. Jadi kat case ni cikgu rasa kalau kita ganti Fx2 tak apa. Dia tak akan jadi case tak ada. Jadi titik ni betul-betul wujud. Boleh nak titik ni mungkin kalau dilukis dia boleh lukis sebagai titik yang legap. Faham lah? Okay, jadi kita ada titik kosong, kita ada titik yang legap. Titik legap ni titik yang betul-betul wujud pada graf kita. Titik kosong ni titik yang tak ada pada graf kita.
Okay, sebab kalau ada dia akan jadi tak tertarik kat situ, kita tak dapatlah bentuk graf yang kita lukis ni. Nah, okay. Jadi sekarang ni kita nak buat latihan kendiri 2.1 ni. Kita akan try buat 1 dengan 2. Lepas tu kalau ikut Putri, cikgu bagi diorang homework yang ni tapi kita akan tengok graf bawah ni. Nampak tak graf ni putus? Sekejap lagi kita bincang macam mana had dia. Nah. Jadi kita copykan dia supaya kamu senang nak tengok. Jadi cikgu nak kamu buat dengan cikgu lah. Jadi cikgu akan bahagi kamu seorang satu soalan lah. Boleh lah. Okey. Cikgu ada buka kertas tak? Nanti cikgu buka kertas untuk kamu kita grade. Ikut tak 5 line. Ikut kan? Alright. Jadi soalan kat atas tu paling simple dalam dunia. Boleh. Jadi dia kata kat sini semua soalan dia sama lah. Cari had bagi setiap fungsi. Kalau dia suruh cari had bagi setiap fungsi, maknanya dia suruh cari had fx tu lah. Apabila x menghampiri kosong. Boleh. Jadi atas A ni kita boleh jawab sama-sama. Cuba kamu tengok. Yang ni dia kalau dia yang A ni dia tak ada tingkat bawah kan. Jadi macam mana kita nak cari nilai had ni, kita akan buat apa? Buat apa? Ganti nilai. Ganti nilai. Jadi kalau kita ganti dengan kosong, jawapan dia apa yang A ni? Had fx tu apa? 3. Negatif 3. Negatif 3. Jadi cara nak tulis dia, kamu tulislah macam sebelum ni. Fx sama dengan had x menghampiri kosong. Okey, lepas tu equation ni x squared campur x tolak 3 adalah sama dengan negatif 3. Boleh lah? Faham lah? Okey, B. B. Jadi B ni sama juga kan. Kalau kita ganti X tu dengan kosong, tak ada problem untuk kita kan. Jadi kita boleh ganti terus. Jadi dapat apa tu jawapan dia? B dapat apa? 1. Sebab set 1 tu adalah 1. Jadi yang ni cikgu tulis jawapan lah. Jadi set 1 adalah 1. Jadi fx tu had. Jawapan dia adalah 1 limit dia. Okey, C. C ni kita boleh ganti terus juga kan walaupun dia 2 tingkat. Sebab bawah tu tak jadi kosong kan. Jadi kalau kita ganti terus, tingkat atas kena ganti, tingkat bawah pun kena ganti. Nah. Okey, jadi fx sama dengan had x menghampiri kosong, x campur 4 per x tolak 2. Jadi kita akan ganti kosong atas bawah, ganti kat semua x. Dapat apa tu? Negatif 2. Negatif 2. Negatif 2. Betul lah. Jadi 4 bagi dengan negatif 2 kan. Negatif kat bawah, negatif ke seluar equation. Jadi jawapan fx kamu had dia adalah negatif 2. Okey, D tu dia ada A tapi tak jadi problem kan. Cuba kamu gantikan x dengan kosong. Apa yang kamu dapat tu? A per A tu apa? 1. Senang saja nah. A per A tu 1. Okey, yang tingkat bawah ni ada yang senang, ada yang susah kan. Yang A ni senang kan. Boleh tak kita terus ganti yang A tu? Yang ni. Boleh tak terus ganti? Yeah. Boleh kan? Jadi jawapan dia apa ni? 2. Negatif 1. Negatif 1 lah. Sebab bila kita ganti dengan kosong, semua jadi kosong kan? Boleh lah? Okey, jadi yang jadi negatif 1. Okey, B tu. B pun sama. Kita boleh ganti terus ke tidak yang ni? Kalau ganti negatif 3 boleh? Boleh kan? 10 tolak berapa tu? 10 tolak 10 tolak dengan negatif 6. 6. Tambah 10 tambah 6. Jadi kita tambah. buat. Punca? Kuasa 10 tambah 6. Okey, 16. Tak? Yes. Dapat jawapan? 4. Okey. C ni. Yang ni tak boleh, betul? Yang ni kalau kita ganti negatif 3, bawah tu jadi Kosong. kosong kan. Tapi kalau nampak kan kat atas ni kan, kita boleh EQN kan. EQN kita akan faktorkan maksudnya. Ni faktor yang paling senang kita picit EQN. Kamu ingat lagi tak macam nak picit EQN kamu? Ingat kan? ingat. Jadi support, macam mana cikgu nak ajar kamu kat sini, kamu pergi kat mode EQN dah. Ni 1. Lepas tu kita picit dia ke kiri. Boleh? Siapa tak tahu tu 2. Degree 2 tu maknanya kuasa 2. Lepas tu kita masukkan kita punya A, B, C. A dia 1, B dia pun 1, C dia sama dengan negatif 6 kan. 1. Enter. 1. Enter. Boleh ya? Sekejap. Yang ni cikgu ajar dia ni. Aku tak tahu. Negatif 6. Enter. Jadi yang ni kita dapat jawapan X kita. X sama dengan 2 dengan X sama dengan negatif
3 kan. Jadi kalau kita ganti balik dalam kurungan, kita kena ganti dia macam mana? Kalau X sama dengan 2, maksudnya kurungan dia macam mana? Ah. X Ah. tolak 2 X tolak 2 dengan X tambah. betul. Tolak. Tambah tolak. Tambah lah, kita undur. Tambah. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 3 kan, betul? Jadi bila kita undur, sign dia tu berubah lah, betul? Jadi X tolak 2 darab dengan X tambah 3 per dengan apa tu? X campur 3 boleh? X campur 3. Buah kurungan supaya kamu nampak. Ni kalau dia darab ke atas, lepas tu dia ada X campur 3 kat bawah, kita boleh potong dua orang ni. Nah, jadi dia tinggal X tolak 2 saja kan. Jadi kalau X tolak 2 kita dah boleh bawa masuk tak had dia tadi? Boleh kan? Jadi had dia negatif 3, masuklah negatif 3 tolak dengan negatif 2. Jadi dapat jawapan apa tu? Negatif 5. Ya, betul ya cikgu buat? Memang cikgu check jawapan dia tadi. Betul ya? C ya. Jadi kamu ada jawapan kat belakang buku teks ni, latihan kendiri 2.1. Kamu boleh check sekali lah kod kita careless. Alright, jadi seterusnya. Okey, yang ni. Yang ni kamu perasan tak? Yang ni bawah ni kalau kita isi 6 kuasa 2 tolak dengan 36, 36 tolak 36 kan dia jadi kosong kan? Betul kan? Tapi yang ni kita boleh factorize. Yang ni cara factorize kita boleh pakai A squared tolak B squared. Betul? Nampak tak? Nampak tak ni A squared tolak B squared? Sebab yang ni 36 kan dia 6 kuasa 2. 6 kuasa 2. Okey, jadi apa jadi ni bila kita dah factorize? Apa jadi dia? Dia akan jadi X tolak 6 per dengan apa? X tambah 6. X tambah 6. X tolak 6, X tambah 6. Nah, sebab A squared tolak B squared dia tu adalah X dengan 6 kan? Okay, jadi dia jadi D tu atas dia ada apa? Jauh pula dia nak kena kecil ke atas juga. X tolak 6 per dengan X tolak 6 dengan X tambah 6. Jadi kita boleh buat apa? Kita boleh potong kan? Jadi kalau kita potong, ingat lah kadang kamu lupa, kamu terus angkat dia tingkat atas. Salah lah. Okay, 1 per X tolak X tambah 6. Nah, dia ada 1 kat atas tu, kat tempat tadi tu. Jadi bila kita gantikan had 6 kita dapat apa? Dapat apa tu? 1 per 12. 12. 1 per 12. Jadi 6 ganti di sini. Ingatlah 1 ni. Ini cikgu ulang nak kali sebab kamu selalu careless kat situ. Okey, yang ni pun sama. Jadi memang kita pilih seorang mangsa. Jadi start daripada sini kita dah boleh pilih orang dah. Azim. Ni Azim. Saya nak jawab soalan ni. Azim? Dia dah pergi toilet. Okay. Kita Ya, cikgu. ada ni. E ni. Tolong cikgu jawab. Ada. Jadi kalau kita ganti terus bawah tu dapat kosong tak? Kosong. Yes. Jadi kita kena buat pemfaktoran kan. Kamu nampak tak kat atas tu kita akan faktor kan. Kamu pakai calculator, kamu pakai EQN dapat apa tu? Salah cikgu. Picit lah. Jadi orang lain pun picit nak. A dia 1, B dia negatif 3, C dia adalah 2. Jadi picit kalkulator tu dapat apa? X1 sama dengan 2. X2 sama dengan 1. Tulis balik dalam kurungan. Dalam kurungan dia jadi apa? Undur kan? Cepatlah. X tolak 2. Tolak 2. X tolak 1. X tolak 1. Okey, tingkat bawah. Dua-dua tolak. Okey. Tingkat bawah ni kamu nampak tak? Yang ni apa? A squared tolak dengan B squared kan? Betul? Jadi kalau kita factorize kan kita dapat apa ni? X tambah 2. X tolak 2. X tolak 2. Jadi kita boleh potong siapa? X tolak 2. Potong. Jadi kita tinggal kat atas X tolak 1, kita tinggal kat bawah X tambah 2 kan. Jadi kalau kita buat masuk had dia sekarang apa jawapan dia? Apa jawapan dia? Satu per 4. 1/4. Okey, betul. Alright, seterusnya siapa yang cikgu nak bagi? Mujahid. Mujahid? Ya.
Kamu dapat soalan yang ada set ni. Okey. Ni kalau kita ganti terus X yang kosong, bawah ni jadi kosong tak? Jadi kosong kan? Jadi kita tak boleh terus ganti. Jadi kalau kita nampak set, kita kena buat apa? Macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Bagi sambung atas. Apa? Bagi sambung atas. Bukan, kita kena darab dia dengan Apa? set ni. Tadi cikgu dah sebut dah apa namanya. Darab dia dengan Kuasa 2. conjugate dia. Conjugate. Ish, la ilaha illallah. Jadi apa conjugate untuk set kat atas ni? Yang tu. Apa Belah kanan tu. 2x tambah 1. Ish, conjugate yang ada set. 2x baca kuasa. 1 tolak. Satu tolak kan? Yang mana yang ubah sign? Macam nak jadi conjugate? 1 tambah. Satu tambah. Aduh. Kamu kena pasang telinga. Kita kan belajar online, ada audio saja. Satu bawah ni sama tak dengan atas ni? Mujahid. Ke tidak? Tidak. Sama. Kalau tidak kamu ubah equation tu. Yang ni kiranya kita darab dia dengan 1. Faham tak? Kita tak boleh ubah equation tu. Salah kita. Jadi kita kena darab atas bawah dengan conjugate dia atas bawah sama. Alright. Jadi kat tingkat atas ni apa yang jadi? Yang ni bentuk apa? Cikgu cakap kat kamu tadi kan? Sebelum ni kan? Ini 1 tolak 1 tambah. Yang ni bentuk apa? Yang kuasa 2 tu. A squared tolak B squared kan? Jadi A kamu yang mana satu? A yang sebelah sini. Yang mana? Cakaplah nombornya. Yang 1 tolak 2. Satu ni Yang tu A tolak. Yang ni A squared kamu kan? Jadi yang belakang ni automatic jadi B squared kamu lah. Betul? Jadi yang ni A kan? A tolak B. Yang ni A tambah B. Sorry. Okay, A tolak B, A tambah B. Okay, jadi kalau kita darab sama-sama dia akan jadi apa? 1 tolak punca kuasa 2 X tambah 1 kuasa 2. Kalau kita kuasa 2 apa jadi kat set tu? Itu dia jadi 1 tambah tolak punca kuasa 2 X tambah 1 kuasa 2. Set tu hilang. Set darab dengan kuasa 2. Hilang. Okay, jadi hilang lah. Jadi 1 tolak kuasa, kurungan je 2x campur. Satu lagi dia akan jadi apa kat belah belakang ni? Satu lagi ni apa? Belakang. 1 tambah. Okey betul. 1 tambah pun kurungan Luna. Sebab apa? Tolak ni nanti kita kena darab masuk negatif sign ni. Okey. Jadi kat bawah dia jadi apa? Bawah kita tulis macam mana? Tulis buat 2 kurungan. Kita tulis buat 2 kurungan tu. 2x squared tolak x darab dengan 1 campur set 2x campur 1. Okey. Jadi kat atas tu boleh tak kamu selesaikan? Kita buka kurungan dia. Apa jadi? Boleh kerat ke? Kita boleh buka kurungan yang ni dengan yang ni. Jangan buka semua. Buka yang dalam. Jadi apa jadi kat dalam ni? Yang first one ni jadi apa kat dalam kurungan dia ni? Dia jadi apa? Jadi negatif 2x tolak 1. 1 kat luar ni pergi mana? 1 tolak 2x tolak 1, betul? Okey, yang belakang ni jadi apa? 1 tambah 2x tambah 1. Okey, tambah 1. Okey. Ada benda. Tengok. Ya. Macam mana yang tu boleh jadi tolak 1? Macam mana dia jadi? Yang ni Yang ni Kita darab masuk negatif. Darab tu. Tak bila kurungan dua-dua orang akan terlibat. Boleh? Faham Okey. Jadi yang bawah ni, nampak tak yang ni ada sepunya X? Apa kita boleh buat dengan yang sepunya ni? Kuasa kan? Kan? Tolak. Bukan, bawa keluar seorang. Boleh? Kita boleh buat keluar seorang kan? Jadi kita tak 1x kat luar, apa jadi? Dalam ni jadi apa? Yang ni. Cepat. Dalam 2x. Jadi 2x. 2x tolak X. kan? X buat keluar X jadi apa? 1. 1. Okey, jangan careless. Jadi 1 tambah punca 2x campur 1. Okey, atas ni selesai. 1 tolak 2x tolak 1. Ini apa ni? Boleh potong tu? Boleh potong. Siapa yang boleh potong? Yang 1 tambah 2x tambah 1. Boleh lah, dia jadi apa? Hilang.
Yelah bagi tajuk dia jadi apa? 1 tolak 2x tolak 1 per x kurungan 2x tolak 1. Sekejap. Yang ni 1 tolak 2x tolak 1 jadi apa ni? Yang ni jadi apa? Yang tu tak jadi apa-apa. Apa pula? Hilanglah satu ni. 1 tolak 1 kan? Jadi negatif 2x kan? 2x. Yang ni tinggal negatif 2x. Okey, belakang ni jadi apa? Jadi 1 tambah 2x tambah 2. Dia jadi 2x campur 2. Betul? Okey. Oh, kalau cikgu tak bawa keluar pun kalau kita darab masuk dah jadi tak? Okey, sabar. Okey, jadi cikgu rasa kat atas ni kamu kena masuk dalam kan? Daniel. Phone kamu. Mujahid sambung. Cikgu tak tahu kamu perasan tak cikgu kita ada buat silap tak ada lagi kan? Okey. Teruskan Mujahid apa jadi lepas tu? Kalau ada silap tu Mujahid yang buat tau. lepas tu selesaikan yang tu kurungan tu. Atas ni masukkan dia jadi apa? Dia jadi negatif 4x kuasa 2 tolak 4x. Tolak 4x. Okey. Dia ada SS kan? Jadi kita boleh buat keluar lah. Kita boleh buat keluar apa ni? Keluarkan 4. Kita keluarkan siapa? Keluarkan 4. Keluarkan 4. Kalau kita keluarkan 4, ada lagi tak orang kita boleh buat keluar? Selain 4. X. 4x. Kita buat keluar 4x. Jadi dia jadi apa kalau kita buat 4x keluar daripada dua-dua orang ni? Dia jadi apa? Buat keluar negatif sekalipun ke? Tak. Negatif tinggal. 1 kuasa 2 tolak 1 ke? Dia tinggal x lah dia kan. 4x buat keluar. Buat keluar 4x lah. Buat keluar 4x. Jadi dia jadi apa ni? Negatif x. Negatif x tolak 1. Tolak 1. Berbeza. Berbeza. Tapi kalau berbeza pun tak apa ke? Kita boleh potong x kat bawah ni. Asalkan bawah ni tak jadi kosong kan? Okey, Mujahid, kita potong yang mana yang kita boleh potong? Siapa yang kita boleh potong? Potong negatif 1. Kita potong S lah. Kita potong S atas bawah ni. Boleh? Betul tak boleh potong? Boleh lah? Sebab duduk di darat. Di darat kita boleh potong dia seorang. Jadi sekarang ni tadi had dia apa dia? Had dia apa? Dia tadi kosong. Negatif kosong. Jadi cuba kamu masuk kosong sekarang. Jadi tak? Soal jadi semua orang kena gantikan dengan kosong. Jadi ni kosong tolak 1 lah dengan yang ni kosong tolak 1 kan. Jadi tinggal negatif 1. Belakang ni 1 campur dengan punca 1. Okey, jadi dapat jawapan apa tu? Yang ni soalan mana? Jari baru masuk ke? Siapa ada bukti? Jari baru masuk ke dia dah masuk banyak kali? Dapat 2 tu. Dapat 2 lah. Jawapan dia apa? Yang ni yang mana? A, B, C, D, E? F. F F jawapan dia 1. Yang belakang ni dapat apa? 2 kan? 2. Cikgu ada salah. Cikgu buat dengan Putri tu betul je. Betul 1 tu. 1 ke 2? Tu 2 2 memang ni. Tak betul lah kamu dapat 1 ke 2. Sekejap. Tapi jawapan dia 1 kan? Mesti cikgu ada buat salah tak? Siapa perasan? Mesti kita buat semula. Cikgu. Ya. 1 tambah punca 1 sama dengan 2. Betul tak dengan 1 tu? 1 tambah. Sekejap. 1 Tu campur. darab. Jadi negatif 2. Tak, ni jadi 2 kan? Yang atas tu jadi kosong tolak 1 je. Atas tu kenapa tu kosong jadi 1? Kita 4 lah, ada 4 kat luar ni. Ya. Mujahid ni. Dia tanya 2.
Tapi jawapan tu 2. Sekejap. 2. Negatif 2. 2 sabar. Kita buat silap ni. Cikgu dah buat dah ni. Tapi cikgu ni kita buat semula. 1 tolak set 2x campur 1 per dengan 2x kuasa 2 tolak x kan. Ni kita buat semula lah. 1 tolak punca 2x. Apa soalan ni? Campur 1 per 2x kuasa 2 tolak x. Kamu hafal sekali, cikgu bukan ingat. Campur 1 per 2x kuasa 2 tolak X. x kan. Okey, ni kita darab conjugate dulu. Okey, jadi kalau kita darab atas ni, itulah dia A tolak B dengan A tambah B kan. Jadi dia akan jadi 1 tolak dengan, tadi cikgu tulis tolak ke tambah? Tolak kan? 2x campur 1. Gitu kat atas dia. Kenapa cikgu tulis dia 2 kali? Sorry. Jadi dia jadi satu benda lah. Yang ni A tolak B, yang ni A tambah B kan. Jadi kita akan dapat versi yang ni kan. A squared tolak B squared. Jadi tingkat bawah ni kita darab terus kurungan dengan kurungan. Biar dululah. Kita selesai atas tu baru kita kacau bawah tu nah. Oh gitu. Okey. Jadi sekarang ni kita buka kurungan kat atas tu. Tadi kita tersalah kat situ lah. Jadi dia jadi 1 tolak 2x tolak 1. Jadi 1 tolak 1 ni hilang lah. Dia tinggal negatif 2x kan. Awak kamu tak cakap tadi cikgu salah buat kat atas tu. Okey. Di kat bawah ni betul dah kan? 1 tolak 1. Jadi tinggal negatif 2x. Jadi kat bawah ni kita bawa keluar x biji. Lepas tu 2x tolak 1 darab dengan 1 campur set 2x campur 1. Okey. Di sekarang ni kita boleh buat ganti kosong tu kan. Lepas kita potong x dulu. Kita potong x, dia akan jadi negatif 2 over 2x tolak 1. 1 campur set 2x tolak tambah 1. Okey, bawa masuk kosong. Jadi dia jadi negatif 1. Yang ni jadi 1 campur 1 kan. Set 1 kan. Jadi dia jadi negatif 2 per negatif 2 dapat 1. Boleh ya? Okey. Soalan seterusnya. Cikgu bagi kat siapa? Luqman. G ya. Jadi first kali kita kena buat apa? Nampak tak dia ada set? Kalau ada set je mesti cara dia adalah sama. Kita kena buat apa? Buat itulah B tadi tu. Kita cakap dulu. Kita kena darab dengan conjugate dia kan? Darab dengan conjugate. Darab conjugate tu. Jadi kita darab conjugate dulu. Padam kot ni. Padam tak? Aduh masalah. Okey, kita darab conjugate. Apa conjugate untuk soalan ni? Conjugate dia. Apa conjugate dia? X tambah 4. Betul. Apa? No, conjugate dia mesti datang daripada yang ada set tu. Boleh? Conjugate tu untuk set. Jadi apa set dia? Apa conjugate set dia? Punca tambah 2. Itu je beza dah. Kalau dia tolak, dia tambah. Boleh nak? Yang conjugate ni khas untuk yang ada set. Boleh? Yang ada set tu yang kita darab dengan conjugate dia. Sebab tujuan dia, sekejap lagi dia akan simplifykan set tu. Boleh? Kalau kata kita nak rationalkan nombor tu, kita akan darab dengan conjugate dia kan. Okey. Jadi lepas kita darab macam ni, apa yang berlaku kat tingkat atas tu? Tingkat atas kita kena buat apa? Tingkat atas buat apa? Kita kena kacau tak tingkat atas tu? Kena kacau tak? Tak, tingkat atas tak payah kacau. Kat sini yang akan jadi A squared tolak B squared tu adalah tingkat atas ke tingkat bawah? Bawah. Di atas tu kita tulis saja kurungan-kurungan. Faham? Kita tak kacau dia lagi. Jadi kita akan letak kurungan X tolak 4 darab dengan set X campur
2. Jadi kalau bawah ni A tolak B dengan A tambah B, dia jadi apa kat bawah ni Luqman? Dia akan jadi A squared tolak B squared. Jadi dia jadi apa? Mana Luqman? Mana? Tingkat Ya. bawah jadi apa? A squared tolak B squared. Jadi apa? A tu punca X. So kalau kita kuasa 2 dia jadi apa? Itulah masuk lambat lagi. Okey, jadi punca X kalau kita kuasa 2 jadi apa orang lain? Hilang punca tu. Jadi X lah. Dia jadi X. Jadi yang belakang ni jadi apa? A squared tolak B squared. Jadi belakang dia apa? Tolak 4. 4. Okey. Jadi kamu nampak tak sekarang ni? Yang ni senang. Kita boleh potong someone. Siapa? Yang potong yang first tu. First dengan yang bawah ni kan. Jadi dia tinggal set X campur 2. Berapa had dia untuk soalan ni? 4. Jadi kita akan masukkan X tu ganti dengan 4. Jadi apa jawapan dia? Apa jawapan dah? Tengok tenung dengan mata cikgu, sebelah mata pun cikgu boleh tahu. Okay. 4 lah. 4. 4. Ya, sebab set 4 tu 2 kan. 2 campur dengan 2 dapat 4 lah. Okey, seterusnya kita nak pilih siapa untuk jawab ni? Jaris. Daniel. Boleh ke? Jaris nak? Betul? Try ke? Kamu mau masuk ke? Kamu bukan masuk 945 ni? Tak apa, try. Saya try. Kita siap. Okey, nombor H ya. 3 tolak set 2X campur 3 per dengan X tolak 3. Jadi first kali kita kena buat apa? Conjugate ke? Darabkan dengan conjugate dia. Ambil cikgu kopi, kita buka bawah. Sekejap. Sekejap. Cikgu tak boleh, tak muat nak tulis. Okey. Baik. Okey. Okey, kita darab conjugate dia. Apa conjugate untuk soalan ni? 3 tolak 2X tambah 3 per X tolak 3 darab 3 tambah punca kuasa 2X tolak 3. Dah. Yang dalam ni tak ubah lah. Kita ubahkan sini saja. Sini saja. Ingatlah. Baik. Okey, jadi per dengan apa? Bawah tingkat apa? X tambah 3. No. Dia sama atas bawah. Sebab kita macam darab dengan satu. Faham tak? Kita tak boleh ubah dia. Kita tak nak ubah benda ni. Jadi sebab tu kita darab conjugate tu atas bawah benda yang sama. Okey, atas ni kan kamu nampak kan? Yang ni apa dia ni? Apa dia ni? Dua orang ni? Apa dia dua orang ni? Punca kuasa. Apa dia atas ni? A tolak B dengan A tambah B. B. Nak suruh kamu rasa corak dia. Okey. Jadi kalau A campur B darab dengan A tolak B tu dia akan jadi A squared tolak B squared. Jadi dia jadi apa? Apa yang kena tulis tingkat atas? 9. 9. Orang tak tahan lama nak fikir. 9 tolak apa? 9 tolak B squared. B squared tu punca tu hilang sebab kita kuasa 2 kan orang ni. Kita kuasa 2 kan orang ni. Faham kah? Cikgu tak nak terang detail-detail. Yang ni dah ke soalan yang ke H dah. Okay, yang ni 2X tambah dengan 3 lah sebab set dia hilang. Tingkat bawah kita buat apa? darab. Maksudnya apa? X. Jadi 3X kan? Untuk Nah. Kita tulis dia sebiji, serupa. Kita tak payah ubah apa-apa. Letak di sebelah-sebelah. Boleh? Ingat ni, soalan dia bentuk sama je. Jadi kalau benda ni tak perasan lagi bentuk sama, memang nak kena ketuk lah. Okey, jadi kat atas ni kita buat apa? kali Kali ke tu? Buka kurungan, apa jadi tu?
Apa jadi? So 9 tolak 2 X tambah 3. Kamu kata kali tapi kenapa belakang ni kamu tak kali dia dengan negatif ni? Oh, 9 tolak. 2 X tolak 3. Jadi bila berapa kali cikgu nak kena sebut ni bila negatif kurungan kamu kena bawa masuk kat semua orang. Jadi kalau kat atas tu dapat apa tu? Sorry Kat atas tu dapat apa? 2 X tolak 3. 9 tolak 3 dapat apa? 6 6. Okey, jadi tinggal apa? Negatif 2x tolak 6. ya ke tolak? Tambah 6. Tambah 6. Janganlah tiap-tiap baris cikgu kena check. Check lah sendiri. 9 tolak dengan 3 ni 6. Positif 6 sebab 9 ni positif. Boleh lah. Okey. Dia tak sama ke ni? Macam mana nak buat? Nak buat apa? Apa lagi boleh buat Jaris? Tengok atas ni. Apa yang sepunya kat atas? Punya. Apa yang sepunya? Nah tu kita boleh pecah. 2 dengan 6 tu. 2 dengan 6 tu. Boleh buat keluar siapa? Boleh buat keluar siapa? 2. 2. Okey, jadi kalau kita buat keluar, boleh tak buat keluar negatif sekali? Tak boleh. Boleh lah. Boleh lah. Tanya jawapan ni boleh. Jadi kita buat keluar negatif 2. Dapat apa kat dalam ni? Kita buat keluar negatif 2. X tambah 6. Kita buat daripada 2 orang. Buat keluar negatif 2. Bahagi. Bahagi apa? Belakang ni jadi apa? Tolak 6. Tolak 6 lagi. Bawa keluar 2. Jadi 3 lah. Sebab tu kita kata sepunya dia tu 2. Sebab semua orang boleh bahagi 2. Okey. Algebra kamu tu sendiri kena catch up. Cikgu tak ada cara nak catch up kecuali kalau kamu sendiri buat latihan. Okey. S tolak 3 dengan S tolak 3 tu kita boleh Potong. Kita tinggal apa? Negatif 2 over 3 tambah. Okey, apa tadi nilai set kamu? Nilai set kamu pula. Apa tadi nilai had kamu? Sekejap. X sama dengan 3. X menghampiri 3. Okey, jadi kita gantikan dengan 3. Dapat apa ni jawapan dia? Okay. Tu cek kalkulator. Tambah. Belakang tu jadi 9 kan? Okey. Jadi comel ya. Kalau dia kata tanpa menggunakan kalkulator pun kita boleh selesai ni. 6. Tapi dapat jawab apa? 6.6. Dalam pecahan lah. Aduh. Bagi dalam pecahan. Okay. Kenapa ada negatif ada negatif jawapan dia ada. Negatif 1/3 betul ke? 1/3 ke? Ya. Jadi bawah ni dapat 3 campur 3 9 kan? 9 jadi 3 jadi 3 campur 3 jadi dia jadi negatif 2/6 sama dengan negatif 1/3. Tak payah picit kalkulator pun boleh. Boleh lah. Dalam ni kena buat dulu. Baru kamu set kan. Jadi last sekali kita pergi soalan mana? H. I. Okay. I ni cikgu nak bagi kat siapa? Cikgu bagi kat siapa? Nora Rafidah ni. Dunia. Dia mana? Iman. Dunia baru tu. Tak lah. Bukan dia lah. Tak, Daniel baru tu Sofia. 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 Nur Rafidah ni siapa? Binti Zainuddin. Siapa tu? Saya cikgu. Siapa tu? Haris. Haris jawab. Haris jawab soalan ni yang last ni. Yang ni pun soalan set juga kan? Senang saja. Setakat ni cikgu rasa set dia set yang paling senang. Dia tak macam tajuk set itu kan? Jadi apa yang kita perlu buat dulu? Tengok ni. Had X menghampiri negatif 2. X campur 2. Over
punca 5x campur 14 tolak 2. Kita kena buat apa? Darab dengan Haris. Darab dengan apa? Putus ke cikgu punya internet? Apa suaranya tak ada? Mana orangnya? Hilang dah kah? Bising lah. Kamu dengar tak suara cikgu? Dengar. Mana? Nur Rafidah pergi mana? Dia dah hilang. Mehal kita pilih orang lain. Daniel boleh? Boleh? Boleh ya? Ni Daniel yang mana ni? Daniel baru. Dia lama. Boleh ya, saya boleh tapi cuma tak faham tentang IGH ya. IGH? Oh, kamu tak boleh lagi tu. Daniel Dragon. Susahnya nak sebut. Mana satu ada tak dalam ni? Ada kan? Ada. Ada. Okey, Meh kamu try jawab soalan ni. First kita kena buat apa? Darab dengan punca kuasa 5x tambah 14 tambah 2. Yes. Conjugate dia. Nah, ingatlah namanya. Conjugate. Punya sedap je nama dia kan? Okey. Sama tak atas bawah? Sama. Okey, pandai. Dan ni baru tengok lah elok-elok. Benda ni memang baru untuk kamu. Tapi nak buat macam mana kan? Okey. Alright, jadi sekarang kita kena buat apa? Tingkat atas tu kita tulis macam mana? Tulis sama. Tulis. Dengan x tambah 2 kurungan Semua orang ni. Boleh tulis seadanya dengan kurungan. Betul? Betul. Okey. Tingkat bawah jadi apa? Tingkat bawah jadi A tambah B, A tolak B. Jadi yang ni A tolak B, yang ni A tambah B. Jadi dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Jadi dia akan jadi apa tingkat bawah ni? 2 tolak kurungan 5x. Apa kat depan? Ni kena kat depan. Ini kat depan. A tu mesti kat depan. Jadi kalau A kuasa 2, kan dia akan jadi A kuasa 2 tolak B kuasa 2 kan. Jadi A tu kena kuasa 2. Semua orang ni kuasa 2. Jadi apa? 25x tambah. No. Jangan kembangkan. Tulis je dia ada apa jadi kat cert dia. Sebab dia ada cert ni. Kalau kita kuasa 2 jadi apa? Hilang. Cert dia hilang. Ya. Jadi dia akan tinggal 5x campur 14 je lah. Sebab cert dia yang akan cancel boleh? Okey, jadi belakang ni apa? Tolak 2. Bukan tolak 2. B tu kena kuasa 2. Tolak apa? Siapa B? B siapa? B 2. Jadi kuasa 2 lah. Jadi apa? 2 kuasa 2. Jadi apa? 5x tambah 14 kuasa 2. Bukan. Jadi 5x tambah 14 tolak 4. Tolak 4. Nampak tak ni A square tolak B square? Nampak tak? Okey. Nampak. Okey. Jadi sekarang ni dia taklah sama lagi kan? Macam mana kamu nak buat dah? Bawah ni boleh buka dulu tak? Boleh buka kurungan tak bawah? Boleh kan? Jadi apa jadi kat 5x tambah 14 bila kita buka kurungan dia? Apa jadi apa yang dibuat dengan tolak 4 tu? Jadi apa kat tingkat bawah? Bawah jadi apa? Buka je kurungan. Buka je. Kalau belakang ni negatif ni kat belakang, dia tak perlu darab masuk negatif tu kat dalam ni. Kita hanya buka saja kurungan. Dia akan jadi 5x tambah 14 tolak 4. Apa tu? Dapat apa tu? Jadi 5x tambah 10. Tambah 10. Okey, kamu nampak 5 dengan 10. Comel kan? Kita boleh buat apa? 2 kurungan. Buat keluar 2 je. Tak sama dengan atas. Nak buat keluar berapa? Bawah ni boleh buat keluar siapa? 5. 5. Kita boleh buat keluar 5. Nanti kamu tengok dia akan matching kan dengan atas tu kan. Jadi faktor keluar 5 daripada bawah tu jadi apa kat bawah tu? Dia jadi 5 kurungan x tambah 2
Lepas tu kerak X02. Oh, kerat. Okay, kita kerat kan. Alright. Jadi sekarang ni kita boleh buat penggantian tak? Boleh. Boleh. Jadi had dia -2. Masukkan -2 kat tu semua X yang ada tinggal. Jadi X kamu yang tinggal yang atas ni saja. Jadi masukkan -2 kat dalam set tu. Jadi apa? 5 darab -2 campur 14. Lepas tu set dia. Lepas tu campur 2 per dengan 5. Jadi buat ni semua ni dulu. Jangan tambah dengan 2 kat luar ni. -10 tambah 14 dapat apa tu? Dapat apa -10 campur 14? 4. 4. Okey, dapat 4 lah. Ini punca 4 lah. Campur 2 per 5. Jadi apa jawapan dia ni? Apa dapat? 4/5. 4/5. Okey, alhamdulillah. Selesai dah semua. Faham ke? Faham lah? Harap kamu dah boleh dapat dan conjugate tu. Jadi macam Putri, cikgu akan bagi kamu yang nombor 3 ni sebagai homework. Ni homework. Boleh? Ni homework kamu. Buat lah. Jadi kamu try buat ini. Jadi ini macam soalan atas ni. Semua bawah ni cikgu rasa jadi kosong. Jadi kalau kamu nampak ada set, kita darabkan dengan conjugate dia atas bawah. Kalau kamu nampak kuasa 2 macam ni, nampak tak ada sepunya, kita boleh buat keluar X dia. Boleh lah. Lepas tu kita boleh factorize sama dia macam ni. Kita boleh buat keluar X, lepas tu kita boleh faktorkan dia. Ni pun sama, boleh faktor atas bawah. Lepas tu tengok yang mana yang boleh cancel. Tujuan kita buat tu supaya bila kita masuk had ni, bawah ni tak jadi kosong. Boleh lah? Okey. Ni nombor 4 ni kita jawab sama-sama sebab dia graf. Okey. Dia rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada graf Y sama dengan fx. Berdasarkan graf, cari nilai f kosong. Maknanya masa x dia kosong, berapa nilai Y dia? Ada tak? Ada tak nilai Y bila x kosong? Ada tak? Tengok graf ni. Ada tak? 4. Pandai. 4 lah. Nampak kan ni titik ni legap? Nampak? Jadi maksudnya titik tu wujud kan? X kosong maksudnya dia adalah nilai pintasan Y. Boleh nak? F kosong tu maksudnya X kita kosong. Jadi bila X kita kosong, nilai tu mesti duduk pada paksi Y. Jadi kat sini titik ni kosong. Ni tu bukan jawapan dia. Jadi kat sini jawapan dia adalah 4. Jadi kalau kata graf kita kena cari sikit. Okey. Ditentukan sama ada had fx wujud atau tidak bila x menghampiri kosong. Wujud ke tak untuk case graf ni? Wujud tak dia punya fx? Wujud. Dia boleh menghampiri kosong daripada belah kanan tak? Belah kanan. Belah kanan tu maknanya lebih besar, kita ambil lebih besar daripada kosong. Kita dapat tak nilai had? Dapat tak? Betul. Ni belah kanan gini, dia kena lebih besar daripada kosong, positif. Jadi contohnya macam 0.1, 0.001, 0.00001 dan seterusnya, betul? Yang tu maksudnya dia approaching daripada belah kanan. Tapi kamu tengok belah kiri dia boleh approaching tak nilai yang sama daripada belah kiri? Tengok belah. Boleh ke? Boleh. Boleh tak? Belah kiri dia mesti negatif 0.1, negatif 0.01. Dia Boleh kena ke tak boleh? seimbang lah. Tak dia kena seimbang lah. Ni dia kena ada continuation belah kiri dengan kanan. Faham? Di kes yang ni ada wujud had ke tak wujud had? Tak wujud had. Tak wujud had sebab dia tak boleh approach nilai yang sama daripada belah kiri. Kiri tu maksudnya kurang daripada kosong. Faham tak? Kamu tengok kat atas tadi. Awak tak boleh. Gini. Mana tadi graf dia? Jadi kamu nampak ini. Dia approaching daripada belah kanan. Maknanya daripada belah yang positif dan belah yang negatif kepada nilai yang sama. Kes yang ni baru had tu wujud. Tapi kalau graf kamu terputus, had tu tak wujud. Boleh? Jadi ini pun sama. Dia boleh approach nilai yang sama daripada kiri dan kanan. Ini kan? Siapa yang duduk dekat dengan polis? Okay. Jadi kat sini graf dia nampak tak dia terputus? Nampak tak? Dia terputus ni. Nampak tak ni? Jadi sebab graf tu tak sambung belah bawah tu kan? Ni. Ni graf dia macam tu.
Jadi dia tak boleh menghampiri 4 tu daripada belah kiri tu. Maknanya belah yang negatif tu. Faham tak? Jadi kat sini dia punya had dia tak wujud. Jadi kamu kena ingat ni sebab kalau exam boleh jadi cari had, jawapan tu had tu tak wujud. Boleh? Faham tak? Okey. Jadi B1 ni, X menghampiri negatif 1, had dia. Apa dia? 2. Jawapan dia apa? 2. Again, Mike, again. 2. Okey. Jadi bila X menghampiri negatif 1, maknanya nilai dia daripada sini ke sini lah. Boleh Ni lah. Jadi yang ni wujud kan? Jadi nilai had dia adalah 2. Okey, jadi X menghampiri 5. Berapa nilai fx dia? 3. 3. Yang ni pun sama. Dia boleh menghampiri 5 tu daripada atas dan bawah. Maknanya nombor yang besar daripada 5 dan kecil daripada 5. Nampak ni nombor kecil daripada 5. Walaupun kamu nampak dia tinggi. Tapi nilai X tu kan? Nilai X kan? Jadi nilai X tu 4.9, 4.99, 4.999. Kalau daripada belah kanan ni dia 5.01, 5.001, 5.0001. Faham lah? Jadi dia boleh approach daripada kiri dan kanan. Maknanya nilai yang ni wujud lah. Jadi jawapan dia adalah 3. Faham kah? Boleh kah? Okey. Adakah soalan lagi untuk kamu tengok satu lagi? Ni ada satu biji lagi ke tak? Daripada graf berikut. Ni kamu try yang ni. Daripada graf berikut cari nilai had berikut. Had apabila X menghampiri negatif 1, apa dia? 8. Betul lah sini kan? Sini kan? 8 lah. Okey, jadi had apabila fx menghampiri kosong apa dia? 3. 3. Ni Jadi dia pintasan y kamu ni. Dia menghampiri 3. Okey, yang nombor 3 tu had bila x menghampiri 1 apa dia? Kosong. Kosong kan ni kan? Ni. Okey, kosong. Okey, nombor 4 x menghampiri 2. Negatif 1. Yang ni kan? Yang ni. Okey, negatif 1. Had bila x menghampiri 3. Kosong. Kosong balik. Okey. Had bila x menghampiri 4. 3. Mana x menghampiri 4? Tak ada. Jadi kalau kata kita ganti, boleh kan ganti kan? Boleh ganti kan? Sebab yang ni dia masih lanjut kan? Jadi ada wujud had dia lah. Kalau kita ganti ni dapat apa? 16 tolak 16 lah tu. 16 tolak 16 lah. 16 tolak 16 tambah 3 dapat apa? 3. Ada ni. Ni ada sebab dia boleh walaupun tak ada nilai kepada graf tu ada juga kan. Sebab kaki yang ini kuadratik kaki dia continue macam ni selama-lamanya. Boleh lah. Faham lah? Okey, jadi kalau kamu dah faham, takat tu je pelajaran kita hari ni. Ingatlah kalau kata kamu perlu latihan tambahan, cikgu tak paksa kamu buat latihan banyak. Tapi kalau kamu perlu, kamu buat latihan yang selalunya kita boleh bincang latihan kendiri. Tapi kadang-kadang kita tak cukup masa untuk bincang latihan yang ni latihan formatif boleh. Jadi kalau kamu nampak ada soalan yang kamu boleh jawab lagi daripada latihan formatif macam ni kan. Ada masa buatlah lebih sikit lah. Ni untuk kamu punya pemantapan. Faham? Jadi kita tak sempat nak buat semua. Ada benda yang kamu boleh buat kalau kamu ada masa kamu tambah. Boleh? Kalau kata ada masa lebih kamu buat 2-3 soalan sehari lah. Nak bagi mantap sikit ilmu kamu, nak bagi ingat. Okey. Ada problem ke setakat ni? Tak ada kan? Boleh? Kalau tak